yakinlah bahawa segala bentuk perjuangan mempertahankan keamanan dan keselamatan adalah sebahagian daripada ibadah dan tanda jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah masanya semua umat Islam dalam negara mesti bersatu demi mempertahankan kedaulatan negara dan agama berdasarkan segala kemampuan yang ada, dan wajib menolak sebarang usaha dari mana-mana pihak yang cuba menghancurkan keamanan negara ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 82, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahu bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maksudnya, orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, bagi mereka itulah keamanan dan merekalah yang mendapat petunjuk. Walaupun agama Islam mengutuk peperangan kerana ia melibatkan pembunuhan sesama manusia dan dijadikan sebagai alat oleh pengacau, pengkhianat atau penjajah untuk merampas sesebuah negara, merampas kekayaan negara atau memperluaskan wilayah. Namun, agama Islam juga mengharuskan umatnya untuk menjadikan peperangan sebagai satu cara untuk mempertahankan diri demi menjaga maruah agama, bangsa dan negara sekiranya diancam dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 39, Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Maksudnya, diizinkan berperang bagi orang yang diperangi sebab mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka. Percayalah, peperangan di jalan Allah itu ialah peperangan mempertahankan agama, bangsa dan negara dari sebarang pencerobohan musuh. Kerana itu, mereka yang berperang di jalan Allah dianggap sebagai pahlawan Allah, dan jika mereka mati pun dianggap sebagai mati syahid kerana mempertahankan kedaulatan dan maruah negara. Muaz bin Jabal meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, barang siapa yang berperang di jalan Allah walaupun sebentar, yaitu sekadar memerah susu unta, maka wajib baginya mendapat pahala syurga. Dan barang siapa yang bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh untuk berjihad, kemudian dia mati atau dibunuh, maka baginya balasan syahid. Dan barang siapa terluka di jalan Allah atau ditimpa kemalangan, maka dia akan datang pada hari akhirat sederas darah yang mengalir ketika luka warnanya seperti za'faran dan baunya bagaikan kasturi. Hadis riwayat Abu Daud. Muslimin yang dirahmati Allah, negara Malaysia adalah negara tanah air yang kita cintai, perlu dipertahankan. Di sinilah tempat kita membiakkan keturunan, membesarkan generasi Islam, menyuburkan syiar Islam dan menjaga kemaslahatan ummah yang kita warisi daripada asal usul keluarga Islam kita. Oleh itu, marilah kita berusaha mempertahankan kedaulatan negara yang telah dirintis oleh perjuangan datuk nenek kita selama ini. Usahlah menggadaikan masa depan negara ini dan terpengaruh dengan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Janganlah terjebak dan terikut-ikut dengan mereka yang tidak menyedari asal usul serta tidak memahami adat istiadat latar belakang penduduk dan agama di negara ini dan mengambil kesempatan terhadap sesuatu isu demi kepentingan pribadi dan politik mereka.
Hayatilah semangat perjuangan pahlawan-pahlawan yang terdahulu seperti Tok Janggut, Datuk Bahaman, Datuk Gajah maupun Mat Kilau, sehinggalah perwira yang terkorban di Lahad Datu baru-baru ini sebagai pembakar semangat kita agar kita sentiasa bersedia untuk berjuang dan berkorban demi mempertahankan negara dan lebih-lebih lagi negara agama yang kita sayangi dan cintai ini.